Astaghfirullah. IKIM FM, inspirasi utama anda. Dan juga kebangkitan semula. Maksudnya hancur semua habis. Hancur semua habis, dan kita belum menempuh fasa hari kiamat tersebut. Cuma orang katanya bila hari kiamat. Itu persoalannya yang kita tak boleh nak jawab. Kerana hari kiamat ni hak mutlak Allah SWT, rahsia Allah. Apa beza hari kiamat, hari akhirat? Bila hari kiamat tadi disebut bahawa gambarkan sebagai musnahnya alam, bukan sekadar matinya manusia ni, tapi alam ini akan hancur, musnah. Kalau dalam Quran ni banyaklah kita terujuk. Saya tak sempat nak baca satu-satu, cukup kita ambil daripada surah Taha. Okay, bye. Saya go. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. 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 حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم
النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. لا إله إلا أنت سبحانك إني Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. يا Yang لطيف Maha نجنا مما نخاف lindungilah kami dari apa yang يا kami ربي takuti. نجنا من القوم الظالمين. Selamat menyambut Tahun Baharu bersama IKIM dengan promosi istimewa sempena Tahun Baharu 2024. Raihlah kebijaksanaan baru untuk buku IKIM terbitan 2023 dengan diskaun 20% bermula dari 30 Disember 2023 sehingga 3 Januari 2024. Pembelian boleh dibuat dengan cara layari laman sesawang IKIM Niaga atau di aplikasi Shopee. Cari IKIM Jarak Niaga. Untuk bantuan, hubungi 011-5769-5400. Jangan lepaskan peluang untuk memperkayakan pengetahuan anda. Selamat membaca. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi untuk berkhidmat dan efisien yang besar. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Tenangkan fikiran anda dengan Kembara Inspirasi bersama Mona Jasman. Kembali bersama Kembara Inspirasi untuk petang ini 4-7 malam bersama saya Mona Jasman, insya-Allah menemani anda untuk kita banyakkan lagi ilmu bermanfaat yang kita nak dapatkan untuk petang ini. Khas ni untuk jam kedua petang ini kita akan bersama rancangan Islam Agamaku dan insya-Allah akan bersama kita tetamu untuk Islam Agamaku Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi bin Abdul Aziz, pengerusi Perkim Syawangan Datuk Keramat yang akan membincangkan tentang Inilah Jalanku. Dan untuk para pendengar boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika menantikan rancangan Islam Agamaku sebentar sahaja lagi. Terus setia bersama kami hanya di Radio IKIM. Andaikan diriku bisa seperti yang lain, yang kau sayang, yang kau rindukan, yang kau cintai.
Setiap air mata ku mengalir, Allah aku lemah dan tak berarti. Setiap derai tangis membasahi, Allah jangan tinggalkan aku lagi. Aku sayang Allah, aku rindu Allah, aku cinta Allah. Setiap air mataku mengalir, Allah aku lemah dan tak berhati. Setiap derai tangis membasahi, Allah jangan tinggalkan aku lagi. Aku sayang Allah, aku rindu Allah, aku cinta Allah. Setiap air mata mengalir, Allah aku lemah dan tak berhati. Setiap derai tangis membasahi, Allah jangan tinggalkan aku lagi. Aku sayang Allah, aku rindu Allah, aku cinta Allah. Aku sayang Allah, aku rindu Allah, aku cinta Allah. Isu berkaitan kekeliruan gender seperti lesbian, gay, bisexual dan transgender dalam dunia moden memperlihatkan pentingnya pembentukan kesedaran dan pemberian kefahaman yang sebaiknya kepada masyarakat. Penjelasan dari sudut pandangan Islam dan juga hujah-hujah sains berkenaan isu ini seharusnya menyedarkan masyarakat tentang implikasi cara hidup sebegini kepada institusi keluarga, pembangunan sasiah dan moral. Dapatkan buku ini dengan harga RM35 di laman sesawang IKIM Niaga atau di aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Dapatkan sementara stok masih ada. Kuala Terengganu 100.2. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita?
Allah yang menanti. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM FM, inspirasi utama anda untuk petang ini di segmen Kembara Inspirasi. Alhamdulillah masih bersama anda untuk kita menjalankan tugas untuk hari Selasa hari ini, dan untuk jam kedua bersama Kembara Inspirasi kita akan bersama rancangan untuk petang ini Islam Agamaku. Dan untuk Islam Agamaku, untuk para pendengar boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan alhamdulillah untuk Islam Agamaku untuk petang ini di konti IKIM kita akan bersama Fadil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat dari konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah tahun baru ni kan? Ya, selamat tahun baru Ustaz. Masya-Allah. Mestilah tahun baru, azam baru, semangat baru katanya lah. Sempena kan? Sempena insya-Allah. Sempena, bukan dia nak meraihkan tapi sempena ya. Alhamdulillah. Dan untuk petang ini bersama Ustaz kita akan bincangkan tentang ada tajuk yang diberikan, inilah jalanku. Itu yang kita nak tahu, jalan di mana tu yang Ustaz yang kita nak ambil untuk petang ini. Bersama Ustaz untuk mukadimah ini, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Puan Mona Jasman selaku DJ bertugas yang masih lagi mengendalikan rancangan ini walaupun tahun yang baru ni. Untuk tahun yang baru ini, seterusnya kepada penerbit dan juga semua penonton-penonton pendengar yang berada di mana sahaja, didoakan semoga tuan-tuan dan puan-puan semua pendengar dalam keadaan sihat menempuh tahun baru ini dengan azam yang baru, dengan semangat dan iltizam yang baru, insya-Allah. Kita bermuhasabah setahun yang lepas dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita kesihatan dan umur yang panjang. Alhamdulillah. Jadi hari ini dengan semangat yang barulah kan. Kita memilih tajuk pun tajuk yang ringkas je, inilah jalanku. InsyaAllah kita akan kupas berdasarkan daripada satu ayat saja, iaitu daripada ayat Quran surah Yusuf ayat 108. Nanti saya akan ulas. Jadi hadirin rahmati Allah sekalian, tujuan kita mengupas tajuk ini iaitu pertama sekali sama-sama kita mentadabur ayat-ayat Quran yang mempunyai pelbagai mukjizat. Kemudian kita juga nak mengajak kepada rakan-rakan saudara baru juga para pendakwah agar sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga keadaan, supaya hidup dan mati kita dalam keadaan kita tauhidkan kepada Allah dan juga kita jauh daripada perkara yang disebut sebagai syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian boleh kita imbas tentang cabaran-cabaran para pendakwah, khususnya para nabi dan juga rasul alaihi wassalatu wassalam yang menghadapi ujian yang sangat-sangat berat dalam kehidupan mereka, hanyalah semata-mata mengajak manusia anibudullah wajtanibu taghut, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhir sekali adalah untuk kita mendidik diri kita supaya ikhlaskan diri kita dengan agama Allah SWT serta duduk hidup dakwah ni dalam keadaan kita berjemaah. Ini antara benda yang intipati terhadap tajuk kita pada hari inilah. Baik, kalau kita rujuk dalam ayat ni, apa ayat itu? Kalau kita tengok ayat surah Yusuf ayat 108, Allah menyebutkan qul hazihi sabili ad'u ila Allah
ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan maha suci Allah wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Menegaskan bahawa maha suci Allah daripada segala etikad dan juga perbuatan syirik, dan bukanlah aku dari golongan orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. InsyaAllah pusingan kedua saya akan ulas tentang perkara ini. Cuma saya nak sebutnya, kita ambil daripada surah Yusuf. Satu-satunya surah Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang seorang figura, seorang tokoh, seorang Nabi dan juga Rasul yang secara detailnya Allah ceritakan sejak awal kelahiran sampailah kewafatannya. Ada benda yang banyak mesej Allah nak ceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam ini, sehingga kan Allah startkan satu surah khusus yang tidak ada Nabi dan Rasul yang lain diceritakan tentang kehidupannya daripada awal sampai akhir, melainkan surah Yusuf alaihi salam ini. Jadi banyak benda yang menarik dan Allah menyebutkan cerita yang sangat besar, cerita yang sangat hebat terhadap Nabi Yusuf alaihi salam, mempunyai satu kita sebut daripada awal sampai akhir, bermula dengan pengkhianatan, kemudian dengan kedengkian, hasad, kemudian Nabi Yusuf selalu menjadi mangsa kepada kerakusan dan juga kejahatan orang di sekeliling. Jadi Nabi SAW juga bagaimana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Apa rahsianya? Supaya salah satunya Allah nak memberikan semangat, motivasi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi Yusuf juga menghadapi cabaran dan ujian, khususnya daripada orang terdekat, daripada adik-beradik, daripada keluarga angkatnya sendiri dan juga daripada masyarakat, menjadi mangsa fitnah, menjadi mangsa kepada pengkhianatan dan juga kedengkian, kehasadan daripada orang yang terdekat. Jadi sebab itu di akhir ayat ini di akhir surah ini Allah menyebutkan dalam satu ayat ini yang boleh kita ambil pengajaran daripada kisah tersebut. Baik. Kemudian sikit saya nak sebutkan bahawa kalau kita nak ambil daripada ayat ini sebagai ibrah umumnya, nanti kita akan ulas satu demi satu bahagian kedua, iaitu bahawa manhaj dakwah para nabi adalah berdakwah kepada tauhid. Inilah yang dilakukan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Tujuan perutusan nabi dan rasul adalah mengajak manusia supaya satu-satunya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikhlaskan ibadah hanyalah untuk Allah di atas ilmu, serta lepaskan diri daripada kesyirikan dan juga pelakunya. Jadi bila para nabi dan rasul zaman mereka telah pun Allah wafatkan mereka, maka para pendakwah pada hari ini mengambil tugas peranan kerja yang sama yang kita kena buat, iaitu satunya mengajak manusia dakwah kepada Allah SWT, tauhid kepada Allah, kemudian mengikhlaskan untuk ibadah pada Allah dengan mengikut jalan ataupun manhaj yang telah dilalui para nabi dan juga rasul. Kita tak bawa ajaran baru, kita tak bawa manhaj baru, kita bawa manhaj ataupun jalan Islam yang telah dilalui nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan kita lalui, kita ikuti. Kemudian kita juga menyeru manusia dengan hujah dan juga keterangan yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu antara benda yang kita tengok dalam Quran ni adalah satu keajaiban, satu mukjizat. Sebab bila kita tengok walaupun sepotong ayat, saya kutip ni satu sepotong ayat, dia boleh syarah, dia boleh ulas mungkin dalam satu hari ataupun bahkan banyak kali kita sebut tentang walaupun sekadar sepotong ayat. Dan daripada dimensi yang pelbagai. Inilah kehebatan ayat Quran yang insya-Allah kita akan tengok selepas daripada ini satu demi satu, dan apa kaitan dengan kita, khususnya saudara baru, khususnya orang yang nak mengenali Islam, khususnya para pendakwah. Apakah
mesej yang Allah nak sampaikan. Saya ingat itu saya akan sentuh dalam pusingan yang kedua nanti. Kita berehat dahulu insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembara Inspirasi. Kuching 93.7 FM. Adalah hal yang merupakan sangat penting untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang tersebut gitu. Yang tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumahnya akan mencari kasih sayang di luar. Dan ketika mereka mencari kasih sayang di luar tersebut, maka jangan salahkan siapa-siapa jika kemudian di luar sana mereka kemudian terhanyut dengan godaan-godaan setan, terhanyut dengan godaan-godaan manusia-manusia yang kurang baik yang ada di luar sana, sehingga dari keluarga yang rusak, dari keluarga yang tidak ada cinta kasih, lahirlah anak-anak yang kemudian overdosis obat-obat terlarang, lahirlah kemudian anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya, lahir pencuri, lahir perampok. Bahkan ketika ia menjadi seorang misalnya pejabat di satu tempat, dia akan menjadi seorang pejabat yang mencuri, seorang pejabat yang curang, seorang pejabat yang berbuat semena-mena kepada orang-orang di sekelilingnya gitu. Itu makanya kemudian penting bagi kita untuk menciptakan kasih sayang di dalam rumah-rumah kita. Penting bagi kita untuk menciptakan cinta kasih di rumah-rumah kita. أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, iman memiliki lebih daripada 60 cabang dan malu itu adalah sebahagian daripada iman. Riwayat Al-Bukhari. Masjid Al-Kautsar. Masjid Al-Kautsar atau Masjid Besar Tawau adalah sebuah masjid yang terkenal di Tawau, Sabah. Ia merupakan masjid terbesar di Sabah dan didirikan bersebelahan dengan kawasan laut di Jalan Trausen atau Jalan Persisir. Masjid ini mula dibina pada 19 Jun 1997 dan boleh menampung sehingga 17,000 jemaah dalam satu masa. Pembinaan Masjid Al-Kautsar telah siap sepenuhnya pada Oktober 2002. Ia telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ketika itu, iaitu Tuanku Said Sirajuddin Tuanku Said Putra Jamanulail pada 13 Ogos 2004. Selain kemudahan untuk beribadah, masjid ini turut dilengkapi dengan beberapa kemudahan lain, antaranya perpustakaan, dewan seminar, pejabat pentadbir dan tempat menyimpan kasut dan barang secara berbayar bagi mengelakkan berlakunya sebarang kes kecurian. Tertekan, bertenang dan ikuti 5 langkah ini. Sentiasa kekal berhubungan bagi mengeratkan rangkaian sosial yang sihat. Luangkan masa untuk kekal berhubungan dengan keluarga, sahabat, rakan kerja, jiran dan kenalan. Sentiasa aktif melakukan aktiviti fizikal yang digemari mengikut kemampuan. Bersyukur dan hargai nikmat kehidupan, mempelajari ilmu dan meneroka kemahiran yang diminati serta tonjolkan bakat anda. Berikan senyuman, penghargaan, masa, tenaga dan bantuan kepada orang lain. Nescaya kita turut bahagia bila menggembirakan orang lain. Semoga kita kekal sihat, berfikiran positif dan dapat melalui ujian dan menguruskan tekanan dengan baik. Ikuti kami di TikTok @Radio IKIM.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk petang ini untuk Kembara Inspirasi 47 malam, dan alhamdulillah masih bersama untuk petang ini bersama rancangan Islam Agamaku yang kita bawa khas untuk anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk anda juga boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Masih bincang tentang inilah jalanku bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Dan untuk waktu ini bersama Ustaz untuk kita sambung kembali. Silakan. Baik, terima kasih Puan Mona Jasman. Dan kesambung tentang pengajian kita, perbincangan kita tentang ayat daripada 108 surah Yusuf. Saya ulang balik ayat itu. Qul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan maha suci Allah dari segala etikad dan perbuatan syirik, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Saya milih ayat ini sebagai satu inspirasi dan juga motivasi kepada saya dan juga mungkin kepada semua. Ada orang kata setengah ayat Quran ni dia ada mengandungi hikmah yang ibrah yang tertentu. Saya sebut semua ayat Quran ini, keseluruhan ayat Quran ada keistimewaannya tersendiri, ada keagungannya tersendiri. Jadi terpulang pada kita nak pilih mana ayat-ayat yang boleh jadikan sebagai pengajaran kepada kita. Jadi baik, Allah menjelaskan salah satunya adalah tentang kebanyakan manusia ni berpaling daripada kebenaran dan juga keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tetap tegas prinsip bahawa inilah jalan kita. Baik, kita nak sebut satu-satu saya bukan nak berniat nak tafsirkan ayat kerana kita ada slot tafsir Quran kan. Cuma kita nak sebut bahawa setiap ayat ini ada pengajaran ibrah untuk kita. Pertama sekali Allah menyebutkan kul hazi sabili. Dari sudut kul mengadakan bahawa umpama suatu arahan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hazihi sabili, inilah jalanku. Allah suruh nyatakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, inilah jalanku. Dengan tegas, dengan yakin, dengan jelas bahawa inilah jalanku. Walaupun kamu tak nak ikut, walaupun orang mencemuh, walaupun orang memperkatakan, orang mempertikaikan, kita sebagai pendakwah juga kena meletakkan bahawa keyakinan kita kepada jalan ini. Jalan apa? Ini kita nak faham selepas daripada itu. Iaitu letakkan, walaupun datangnya cemuhan, walaupun netizen semua tak suka dengan apa yang kita pilih jalan ini, tapi kita kena yakin bahawa jalan ini jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang baik, dan Allah suruh kita pilih jalan ini. Soalnya jalan apa? Jalan mana pula kita nak ikut? Ad'u ilallah, iaitu aku mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah yang kita mengajak kepada Allah berdasarkan pernyataan jelas, iaitu jalan ini jalan dakwah. Jalan dakwah ini jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak mengajak kepada sesuatu yang menyimpang. Jalan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan jelas kita akan sebut, dengan yakin, dengan tenang, tanpa ada berdolak dalik, tanpa kita menafikan ataupun kita membuat satu hujahan yang lain. Kita sebut inilah jalan kita, jalan Islam yang akan kita lalui dan dilalui oleh para nabi dan juga rasul yang terdahulu. Kemudian ala basirati, dengan hujah yang nyata, dengan mata hati, pandangan mata hati, dengan penuh yakin, iaitu jalan Islam. Islam ni agama yang unik, bukan sekadar kepercayaan dengan keyakinan kosong, tetapi didatangkan dengan dalil dan bukti. Daripada mana sumbernya? Daripada Al-Quran dan juga hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah datangkan Quran dalam bentuk bukti-bukti
kebenaran Islam, kebenaran ataupun keesaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita ambil. Sebab itu kita pelajari Al-Quran. Salah satunya kita beriman dengan Al-Quran merupakan rukun iman. Salah satu daripada rukun iman, kita beriman dengan Alkitab ataupun Al-Quran memberikan kekuatan kepada kita. Sebab kita berpandukan kepada Al-Quran. Cerita Nabi Yusuf AS sebagai contoh. Nabi Yusuf ni bukan hidup zaman kita. Bahkan Nabi SAW pun tak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana secara detailnya sejarahnya Nabi Yusuf AS diceritakan, dicatat, direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Sehingga Nabi SAW ada knowledge, ada pengetahuan terhadap itu. Menunjukkan mukjizat. Dan inilah dalil yang mesti ataupun bukti yang mesti kita percaya. Kalau tidak diberitahu oleh Allah SWT, siapa kita? Kerana kita hidup zaman ini. Cerita zaman dahulu ataupun cerita zaman akan datang pun kita tak tahu. Sedangkan Allah telah memimpin kita, memandu kita melalui Al-Quran. Sebab itu dengan hujah yang jelas ala basirah, dengan pandangan mata hati, kita lihatlah dengan kebenaran. Islam itu datangnya dengan kebenaran. Sebab itu bila kita berhujah dengan saudara-saudara baru yang bakal menjadi saudara baru, hujah kita senang tentang Islam, tentang kait dengan logik, kait dengan rasional, dengan kehidupan kita. Islam is agama yang praktikal, agama is the way of life. Mereka mudah terima. Isunya di sini kebanyakan saudara-saudara kita menyebutkan bahawa datangnya Islamofobia. Itu je. Islamofobia ni mana menekankan bahawa ketakutan pada Islam tanpa diketahui hakikat tentang Islam itu. Sebab itu kita sebagai pendakwah kena dekati golongan bukan Islam, ceritakan kepada mereka. Saya dah bawa 2-3 orang mu'alaf kat sini. Asal mereka adalah anti-Islam. Asal mereka ni adalah anti-Islam. Tapi bila datangkan hujah, datangkan pendedahan terhadap Islam, akhirnya mereka membuka mata mereka, membuka hati mereka bahawa Islam ini adalah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar melainkan agama Islam. Kemudian dengan sistem yang lengkap, kan, bukan menyusahkan tetapi memudahkan penganut agama Islam itu sendiri. Tidak ada agama yang lebih baik, yang lebih lengkap melainkan daripada Islam. Jadi Islam ni datang bukan sekadar suruh orang percaya bulat-bulat tanpa ada hujah. Kita ada hujah daripada dalil, pandukan daripada Al-Quran dan juga daripada nas, daripada sunnah hadis Nabi SAW. Kemudian Allah juga menyebut ana wa manittaba'ani, aku dan orang yang mengikutiku. Maksudnya Nabi SAW dan juga semua umat ataupun para nabi dan juga rasul yang mereka ada kalangan mereka sahabat-sahabat ataupun hawariyun ataupun kalangan mereka pengikut-pengikut umat yang sama jalan, iaitu mengikut jalan dakwah dan merangkumi kepada kita. Maksudnya bukan hanyalah kepada Nabi SAW juga para sahabat, tapi juga merangkumi kepada kita semua pendakwah-pendakwah yang mengikuti jalan ini, jalan yang benar. Inilah jalannya, jalan manhaj dakwah, jalan yang dilalui oleh para nabi dan juga rasul. Baik, di samping itu boleh kita faham ana wa manittaba'ani adalah juga iaitu kita dalam menjalankan kerja dakwah. Bila kita sebut aku dan bersama orang yang mengikutiku, maknanya kita tidak buat kerja seorang. Kita buat kerja dalam keadaan mood berjemaah. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Kerana kalau kita buat seorang, impaknya kurang, tak beri kesan yang banyak. Kita bahkan Nabi SAW membentuk sebuah negara Islam, membentuk sebuah jamaah Islam, Nabi sendiri. Jadi walaupun bermula dakwah Nabi SAW dah berseorangan. Bagaimana dengan kita? Maka kita ni lagilah kita kurang, maksudnya kita lemah. Kalau kita buat kerja seorang, maka kita impaknya kurang, impaknya tak besar, maka kita ikutlah dengan secara berjemaah. Dan kita ajak rakan-rakan kita yang sama-sama ada fikrah tentang dakwah ini, memikirkan tentang Islam, tentang maslahat, tentang bagaimana nasib kepada golongan bukan Islam. Kita berkumpul sama-sama, kita mengajak mereka, marilah sama-sama kita jalankan kerja dakwah ini, insya-Allah. Jadi inilah jalannya, inilah jalannya. Baik, saya nak habiskan sikit. Wa subhanallah, iaitu mensucikan Allah. Aku ni mensucikan Allah dalam ayat ni, mengagungkan dan membesarkannya
dari segala sesuatu yang dinisbatkan kepadanya dari semua kemusyrikan ataupun kesyirikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah, bersihkan Allah daripada sebarang sesuatu yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maknanya mengagung dan membesarkan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya habiskan dengan wama ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk di kalangan orang-orang yang musyrik. Maksudnya ini keyword kepada ayat ini ada dua, iaitu tentang dakwah tadi, yang kedua iaitu menjauhkan diri pada perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa kita dah bahas panjang tentang soal jauh daripada perkara yang syirik, kan? Sebab itu perkara yang sebesar-besar kemurkaan daripada Allah, sebesar-besar dosa, dan orang yang melakukan syirik ni dia tidak ada tempat di sisi Allah SWT. Dengan dosanya yang besar, dengan amalannya tak diterima di sisi Allah, matinya dalam keadaan kufur, kemudian dia di hari akhirat dia sama dengan orang yang tidak beriman. Inilah orang musyrik, kan. Jadi tugas para nabi dan rasul serta para pendakwah kita semua mengajak orang pada Islam dan jauhkan daripada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah SWT dengan diri kita. Kita bermula diri kita, aku tak termasuk di kalangan orang yang mensyirikkan Allah SWT. Berarti kata kita jelas tauhidkan Allah SWT, beriman kepada Allah SWT dengan sesungguh-sungguhnya. Itu pusingan yang kedua ni lah yang boleh saya ulas. InsyaAllah mungkin kita akan sambung dalam pusingan yang ketiga dari sudut ibrah yang lain, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus saja bersama kami di IKIM FM, inspirasi utama anda. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Kadang-kadang kita tersenyum keseorangan kerana mengingatkan suatu peristiwa yang manis. Ada kalanya pula kita terasa pilu kerana teringatkan peristiwa yang sedih. Apalah guna semuanya itu, kerana hati kita akan semakin pilu dan lara. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenteram kerana berzikir, yaitu mereka ingat kepada Allah, Tuhan mereka. Ingatlah, kata Allah, bahawa dengan berzikir kepada Allah itu, ingat Allah selalu, hati akan menjadi tenteram, aman dan damai. Negeri Sembilan 102.7. Jadikan hati mengeras bagaikan besi. Ambil dan lempar kepada orang-orang Yahudi. Jadikan jiwaku yang akan menaungi kalian bersama, yang telah mati melambai di kejauhan. Wahai kaumku, sabarlah. Fajar Islam akan menyingsing, dan mentari kemenangan akan bersinar kembali. Jadikan identitiku santapan si haiwan, meninggalkan bekas bagi yang baru melihat. Jadikan tanganku yang mungkin telah patah menjadi tebusan diriku. Jadikan kulitku sumbu dan pelanting bagi anak atau bapa. Kalianlah mentari, penerang umat di kegelapan. Di tanganmu lah kau tinggikan bendera. Dengan jaya di atas yang lain, batu bisa kau jadikan istana. Di puncak ketinggian dan kepahlawanan,
Kau cacat sejarah dengan cahaya dan api. Dari darah merdeka dan mulia, engkau berlalu dengan intifabah. Dan engkau menapaki jihad sebagai jalan kebenaran. Wahai bangsaku, seranglah setiap jengkal kesatuan bangsa pendengki. Gantilah malamnya menjadi kobaran api yang menyala lebar setiap belenggu. Siramlah bumi dengan darah. Jangan peduli dengan peluru kejam atau segala macam tentera. Bumi ini akan selalu melahirkan generasi tangguh penerus Khalid bin Walid. Karya itu tadi bertajuk Jadikan Hati. Lahad Datu 107.3 FM. IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini rancangan Islam Agamaku, dan masih bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Abdul Aziz, pengurusi Perkim Syawangan Datuk Keramat. Masih bersama para pendengar di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004, dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini, inilah jalanku. Masih lagi membincangkan bersama Ustaz, dan untuk waktu ini bersama Ustaz untuk sambutannya, silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Untuk pusingan yang ketiga ini, kita akan tengok dari sudut penjelasan dan juga ibrah daripada ayat yang kita bacakan tadi. Jadi, seperti mana saya sebut bahawa ini daripada surah Yusuf, dan kita mengetahui tentang kisah-kisah cerita Nabi Yusuf AS daripada kecil sampailah kewafatan baginda. Baik. Pertama sekali yang boleh kita ambil pengajaran ibrahnya adalah manhaj para nabi dan juga rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa tu, apa manhaj? Manhaj ni apa? Maksudnya jalan lah, kita sebut jalan kaedah, iaitu jalan mereka lah jalan dakwah. Dakwah apa? Dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas utama para rasul. Bukan nak sebut soal pembangunan, soal itu semua diisi oleh manusia. Soal kemajuan, teknologi, peradaban, ketamadunan, itu semua diisi oleh manusia. Tapi asasnya adalah dakwah mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok apa disebutkan oleh Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah. Dan dalam tafsirnya dia mengatakan tentang ayat ini, Allah berfirman kepada nabinya yang bermaksud, katakan wahai Muhammad, inilah dakwah yang aku berdakwah kepadanya dan jalan yang aku sentiasa, yang aku berada di atasnya, iaitu berdakwah kepada mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Maknanya kita fokus kita hanyalah kepada Allah SWT, bukan kepada Tuhan-Tuhan selain pada Allah dan juga berhala-berhala. Kerana orang-orang dahulu menjadikan Allah ni sebagai ada sandaran. Di sisi selain daripada Allah ada sandaran. Mana nak sampai kepada Allah, mereka dari sudut rububiyah mereka beriman kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama mereka jadikan satu sandaran kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka mencipta berhala-berhala. Baik. Kemudian sentiasa mentaati Allah dan meninggalkan maksiat, kemungkaran. Mana kalau benar kita beriman kepada Allah SWT, ikut segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan sabili, iaitu jalanku. Maksudnya jalanku dan dakwahku, aku berdakwah kepada Allah dengan tiada sekutu baginya. Di atas basirah, ala basiratin, iaitu yakin dan benar-benar berilmu. Aku juga dan orang yang mengikutiku berdakwah di atas basirah. Kita sebut pandangan mata hati kita. Kemudian maha suci Allah, agungkan dan sucikan Allah dari adanya sekutu dan sembahan selain daripadanya dalam kerajaan dan kekuasaannya. Kalau benar kita meyakini Allah, mentauhidkan Allah, maka sucikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ada elemen unsur dalam penyembahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku wa ma ana minal musyrikin, tadi aku berlepas diri daripada golongan ahli syirik. Mana aku tak termasuk. Kalau mereka ni menjadikan Allah sebagai selain daripada Allah sembahan-sembahan, maka aku tak termasuk kalangan mereka. Bahkan aku menentang mereka. Mana ini jelas, inilah jalan. Okey, inilah jalanku. Inilah jalan para nabi dan jalan para rasul. Kalau kita mempunyai etikad yang sama,
pendirian yang sama, prinsip yang sama, maka kita mempunyai prinsip ataupun manhaj yang sama dengan dengan para nabi dan juga rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, yang kedua, mengajak manusia kepada Allah, iaitu kepada Islam. Kita mengajak manusia ni kepada apa? Kepada agama Allah Subhanahu taala. Saya tak mengajak orang main masuk berkim. Itu sebahagiannya nak masuk berkim, nak bantu. Tidaklah kata jom kita masuk Islam sebab apa masuk dalam akim. Tidak. Masuk agama Islam bukan kepada kumpulan saya, bukan kepada organisasi saya, bukan kepada jemaah saya, tetapi kepada agama Allah Subhanahu taala. Itu kepada Islam. Kerana Islam ni agama yang sempurna. Sebab kalau kita mengajak kepada diri kita, barangkali kita terdedah kepada kekurangan-kekurangan. Kita ada kelemahan-kelemahan. Jadi orang nampak, orang zoom lemahnya diri kita, lemahnya kumpulan kita, ada kekurangan, kecacatan. Tapi bila kita mengajak manusia kepada Allah, kekurangan diri kita akan ditampung. Sebab apa? Yang kita melihat adalah kesempurnaan dan juga kecantikan Islam itu. Sebab itu dia ada jadi homogenes, dia ada seragam semua. Para pendakwah semua seragam. Kita tidak mengajak orang kepada kumpulan kita. Kita mengajak orang kepada Islam, kepada agama Allah Subhanahu taala, maka kita akan nampak kesempurnaan itu. Kita nampak mudahnya Islam itu tidaklah susah mana, sebab kita tak mengajak kepada kelompok-kelompok tertentu. Baik. Kemudian yang ketiga, keutamaan dan juga ketinggian Islam. Kok mana pun Islam diletakkan pada tempat yang tertinggi. Kerana Islam ni dengan keyakinan kita sebagai umat Islam, bahawa Islam hanyalah Islam Allah terima. Allah tidak terima agama yang lain selain daripada agama Islam. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa yang mencari agama selain pada agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia pada hari akhirat kelak daripada kalangan orang-orang yang rugi. Kita sebut ni ialah secara seluruh umumnya, kita taklah nak jelaskan, kita semua cerita tentang Islam. Tetapi bagi orang yang mengerti ataupun yang memahami ataupun mendekati Islam, kita sebut Islam inilah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu taala. Allah tak pandang pada agama-agama ini. Allah melihat pada agama Islam. Maka daripada ayat ini kita mengajak manusia kepada Islam dan ketinggian Islam. Kok mana fikir kita adalah pada Islam. Ajakan kita kepada Islam. Jadi perjuangan kita apa dia? Tujuan hidup dan mati kita adalah untuk Islam, iaitu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dalam konteks yang ayat yang kita bacakan tadi, boleh kita simpulkan juga bahawa nak berdakwah mestilah dengan ilmu. Mestilah dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tak tahu apa erti hikmah, kebijaksanaan. Tanpa ilmu macam mana kita nak beramal dengan ilmu tersebut? Tanpa ilmu macam mana kita halal dan haram, dosa dan pahala terhadap perkara tersebut? Sebab ramai orang melihat kepada niat, dia tak nampak kepada perlakuan terhadap niat tersebut. Jadi kalau tanpa ilmu, dia kadang menghalalkan apa yang dia nak buat, kan? Sebab kita tak boleh dalam Islam, niat tidak menghalalkan cara. Jadi, dan kita juga mengerti bahawa dakwah ni ada hikmahnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan. Dia orang tak faham, dia kata hikmah ni kena lemah lembut sentiasa. Tidak juga. Nak kata kasar keras, tidak juga. Hikmah dengan kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Dan bahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Maksudnya mengikut kepada mad'u kita. Dan kadang-kadang perlukan ketegasan, kadang-kadang perlukan dengan cara perdebatan, kadang-kadang cara perbahasan, kadang-kadang perlu cara dengan perbandingan, macam-macam cara. Semua ini memerlukan kepada ilmu. Tanpa ilmu kita tak boleh buat. Lepas itu, jangan pula kita tunggu kalau gitu tak payah dakwah. Sampai dah ada ilmu baru kita dakwah. Kita berdakwah sehingga kita berilmu. Dia maknanya dua perkara sekali. Kita menuntut ilmu, dalam masa sama ilmu yang kita dapat kita sampaikan kepada orang. Dan dengan ilmu yang ada untuk kita beramal. Nanti orang kata berdakwah ni sekadar sembang, cakap dia tak buat.
Kan Allah tempelak dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mengapa kamu tidak berkatakan apa yang kamu berkatakan apa yang tidak kamu lakukan? Allah marah. Amat besar kebencian Allah kamu bercakap apa yang tidak kamu lakukan. Jadi dengan ilmu kita boleh beramal. Tidaklah orang kata, orang fitnah kita, tohmah kita, sekadar bercakap tapi kita tidak buat. Kemudian yang terakhir, yang paling utama untuk kita ambil dari ibrah daripada kisah ataupun ayat ini adalah jangan sesekali kita mensyirikkan Allah SWT. Saya kira 3-4 kali saya dalam pengisian saya di IKIM ini saya akan cerita tentang jangan syirikkan Allah. Dalam arti kata mestilah kita tauhidkan Allah SWT. Kerana ini asas. Kepada saudara baru, saya peringatkan diri saya juga kepada para pendakwah bahawa asas kita adalah tauhidkan Allah SWT, dan inilah cara nak selamat kita dunia dan hari akhirat. Dengan tauhidkan Allah inilah amalan kita diterima di sisi Allah, kita akan jadi hamba Allah, Allah mengaku kita sebagai hamba, dan kemudian dengan tauhid inilah peluang kita mendapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa tauhid, arti kata kita golongan yang mensyirikkan Allah SWT, Allah pandang sebagai debu, sia-sia. Tidak ada nilai di sisi Allah. Bahkan Allah sangat murka kepada orang yang mempersekutukan Allah. Dan inilah saya sebut sekali lagi, ayat ni keyword dia di situlah. Tidak sekali-kali mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. Dalam apa juga perbuatan kita di dunia, Allah pandang pada itu. Allah pandang pada itu, iaitu tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyengutukan, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Saya kira itulah yang boleh saya kupas seberingkas. Mungkin asatizah lain atau guru-guru lain banyak lagi sebenarnya dari sudut aspek yang boleh kita ambil ilmunya ibrah daripada ayat ini. Cuma daripada sebagai pendakwah kita ambillah untuk sebagai inspirasi, seperti mana tema IKIM kita, inspirasi utama anda kan. Inspirasi utama kita dari Al-Quran yang kita baca, dia akan menaikkan semangat dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu daripada saya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dan ini terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sulaiman Abdul Aziz atas pertemuan untuk petang ini. Banyak lagi yang perlu kita terapkan insya-Allah selepas ini di episod-episod akan datang, khususnya untuk matlamat kita yang terbesar, itulah ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk bersama Ustaz, itulah yang kita akan berjumpa di episod akan datang insya-Allah. Ustaz, jazakallahu kull khair. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di IKIM FM, inspirasi utama anda. Melaka 89.5 FM. Selamat datang teman, senyumlah semanisnya, sambutlah keikhlasan, teguhkan ukhuwah kita. Indahnya wasilah yang terbina, bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah. Satu ikatan bahagia selamanya. Ya Allah, kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntulan yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Itulah insan yang berani, fitrah memanggil jalan suci.
insan yang sejati ke jalan ilahi. Bertemu demi Allah, berpisah demi Allah, mengikut Rasulullah, sesuci Quran Sunnah, satu ikatan bahagia selamanya. Bermula kita dengan kasih, bawa hati bersih dan mengalirkannya dengan jernih. Bagai permata bersinar, umpama kuntuban yang mekar, seperti udara yang segar dan mendamaikan. Inilah insan yang berani, segera memanggil jalan suci.